Dalam beberapa tahun baru ni, kita digempaukan yang identiti sebenar Jack the Ripper ni terbongkar sebab ada seorang lelaki, Jeff Majid, lawyer and bekas tentera kata yang moyang dia Dr. Henry Howard Holmes atau nama betul dia Herman Webster Majid adalah Jack the Ripper. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Aku rasa korang yang tengok video aku ni mesti kenal nickname aku kan. Nama Jack ni memang popular lah. Selalu orang pakai buat nama sendiri, nama gelaran, nama brand. Contohnya kita ada Jack Sparrow, Jack Frost, Jack Skellington, Jack Winters. Bagus budak tu. Dah lah kacak. Lagi kita ada Jack Daniels, Jack Ma, Jack Dawson, Jack Crater. Tu bukan. So nama Jack ni memang banyak lah orang guna. Tapi hari ni aku nak cerita pasal seorang Jack ni. Gelaran Mamat ni Jack the Ripper. Bunyi macam seram sikit kan. Aku rasa korang mesti pernah dengar kan nama Jack the Ripper ni. Banyak movie-movie thriller guna tajuk nama ni. Tapi korang kenal tak siapa Jack the Ripper ni? Meh sini, Jack Winters nak cerita. Jack the Ripper ni seorang pembunuh bersiri yang sangat licik kat London tahun 1888. Jack ni bunuh orang waktu malam and mangsa dia semua perempuan. Kebanyakannya kerja sebagai pelacur. Berdasarkan siasatan polis, Jack ni dah bunuh 5 orang mangsa, tapi orang ramai percaya yang Jack ni dah bunuh ramai lagi orang. Lokasi semua kes pembunuhan ni berlaku kat Whitechapel, London. Aku cerita sikit keadaan kawasan ni masa tu. Whitechapel ni kawasan yang mana penduduk kat situ semua sangat miskin. Orang kat situ semua buat 2-3 kerja untuk cari duit nak survive. Sebab tu ramai perempuan kerja jadi pelacur. Ada yang part time, ada yang full time. Kawasan ni juga selalu ada kes jenayah, keganasan and ada masalah antisemitik. Senang cerita resis lah. Sebab lambakan imigran Yahudi yang datang menetap kat situ. Okey, balik pada Jack the Ripper. Jack ni dikatakan seorang doktor berdasarkan cara dia buat kerja tu sangat teliti. Bukan main belasah aja, main tikam je mana dia nak. Tempoh kes pembunuhan ni dalam masa 3 bulan dalam tahun 1888. Disebabkan kes pembunuhan ni, polis jadi kelang kabut and huara lah nak cari siapa pembunuh sebenarnya. Sampai tahap polis terpaksa cek satu-satu rumah kat kawasan Whitechapel tu sebab nak cari bukti untuk cari siapa pembunuh sebenarnya. Tapi tetap tak jumpa. Ada polis sampai kena pecat sebab tak dapat nak kenal pasti siapa pembunuh. Apa lagi nak tangkap, memang tak dapat. Pada pandangan aku, mungkin kelemahan teknologi dan kemudahan penyiasatan buat polis susah nak cari siapa pembunuh sebenarnya. So aku malas nak mukadimah panjang-panjang. Kita cerita pasal kes pembunuhan yang dikaitkan dengan Jack the Ripper. First, Emma Elizabeth Smith, seorang pelacur yang berumur 45 tahun dirompak and dibunuh pada 3 April 1888 pada 1:30 pagi kat Osborne Street, Whitechapel. Ada kaitan ke dengan Norman Osborn kat dalam cerita Spider-Man tu? Menyempang pula. Dia kena pukul teruk kat muka guna objek tumpul and ada luka kat telinga dia. Lepas tu, satu objek tumpul dimasukkan dalam kemaluan dia sampai pecah organ-organ dalam perut dia. Disebabkan tu, badan dia diserang peritonitis and meninggal esoknya kat London Hospital. Sebelum meninggal, Emma sempatlah bagi tahu yang dia kena serang dengan 2-3 orang budak remaja lelaki. And then, Martha Tabram, umur 39 tahun. Pelacur juga dijumpai dibunuh kat bawah tangga dalam bangunan dekat area George Yard, Whitechapel pada 7 Ogos 1888. Mangsa ni kena tikam 39 kali. Kat leher ada yang kena jantung, hati, limpa, perut, abdomen and kemaluan. Postmortem kata semua luka ni guna senjata yang sama kecuali ada satu luka ni dipercayai guna penknife, pisau lipat yang selalu bawa pergi camping tu. Satu lagi, pembunuh ni dikatakan right-handed, guna tangan kanan. Dua mangsa pertama yang aku cerita ni, mula-mula polis percaya kerja Jack sebab cara pembunuhan yang kejam gila, tak ada motif langsung, kawasan and tarikh pembunuhan pun dekat-dekat Tapi ramai expert yang tak setuju dengan statement ni. Sebabnya kesan luka kat dua mangsa pertama ni tak sama dengan 5 mangsa utama yang lepas ni. Lagi-lagi bab kelau kat leher. Expert rasa dua pembunuhan pertama ni kerja East End Gang and tak ada kaitan pun dengan Jack. 5 orang mangsa yang aku akan ceritakan ni memang dipercayai kerja Jack the Ripper and dikenali as The Canonical Five. Dah macam Jackson 5 pula bunyinya kan. Band adik-beradik Michael Jackson tu Mangsa pertama, Mary Ann Nichols, umur 43 tahun, seorang pekerja domestik and pelacur. Mayat dia dijumpai 3:40 pagi pada hari Jumaat 31 Ogos 1888 kat Bucks Row Street atau sekarang nama dia Duart Street kat Whitechapel, London. Saksi Mrs. Emily Holland, ex-roommate Mary masa duduk kat bilik sewa kat Troy Street, ada ternampak Mary tengah berjalan pergi Whitechapel Road 1 jam sebelum Mary
dijumpai mati. Leher Mary hampir putus dengan 2 tikaman yang sangat dalam. Kemaluan dia kena tikam 2 kali, perut dia pun kena tikam dalam-dalam and kena belah. Penuh kesan luka kena tikam kat badan Mary ni. Postmortem kata yang semua luka kat badan Mary ni guna pisau yang sama. Mangsa yang kedua, Annie Chapman, umur 47 tahun, seorang penjual bunga, tukang jahit, pengemis and pelacur. Mayat dia dijumpai pukul 6 pagi hari Sabtu, 8 September 1888 kat kaki 5 belakang rumah nombor 29 Hambury Street, Spitalfields. Polis percaya dia ni kena cekik dulu sampai mati. And sama dengan Mary, leher dia hampir putus dengan 2 kesan tikaman yang sangat dalam. Perut dia kena belah, dibuka and isi perut dikeluarkan. Uish, aku ni dah makin seram dah ni nak cerita. Aku ni kalau cerita dalam kepala aku ni dah imagine dah. Dah macam tengok movie dah ni. Aku dah imagine dah benda-benda yang aku cerita. Ada yang aku muntah ni yang. Okey, lepas postmortem, tengok-tengok buah pinggang rahim Annie pun dikeluarkan. Disebabkan kes Annie ni, polis percaya yang pembunuh ni mesti pakar bedah atau pakar perubatan. Sebab cara pembunuh keluarkan organ dalaman mangsa ni sangat teliti and kemas. Saksi Elizabeth Long kata yang dia nampak Annie kat depan rumah tu pukul 5.30 pagi dengan seorang lelaki yang pakai deep stalker hat, dark overcoat and gaya shabby gentle. Kira dress up macam orang kaya tapi semua baju lama, baju lusuh. Lebih kurang macam tu lah. Korang faham kan? Kalau tak faham pun buat-buat faham lah. Saksi cakap dia dengar conversation lelaki tu tanya Annie, kau nak tak? And Annie jawab, nak? Nak apa tu? Lepas pembunuhan yang kedua ni, Central News Agency dapat satu surat yang dinamakan Dear Boss Letter yang bertarikh 25 September. And diorang bagi surat tu dekat polis. Surat tu diorang percaya daripada pembunuh sebab dia tulis secara detail cara pembunuhan mangsa. Siap bagi tahu sebelum bunuh mangsa, dia bagi mangsa jerit dulu. Dan dia sindir polis yang nampak macam dah tahu siapa pembunuh. Tapi suspek polis tu semua orang yang salah. Last dia tulis detail macam mana dia nak bunuh mangsa seterusnya and sign nama Jack the Ripper. Start daripada situlah dia digelar Jack the Ripper. Sebelum tu orang panggil dia Whitechapel Murderer. Tapi polis fikir surat ni palsu sebab polis dapat banyak gila surat yang mengaku dia pembunuh sebenarnya. Next, mangsa ketiga and keempat ni kena bunuh pada hari yang sama, cuma beza waktu je. Mangsa ketiga Elizabeth Wright, umur 44 tahun, kerja as tukang cuci and pelacur. Mayat dia dijumpai pada 1 pagi hari Ahad 30 September 1888 kat Dudfields Yard of Berners Street atau sekarang nama dia Henrique Street, Whitechapel, London. Punca kematian dia ni disebabkan leher dia kena kelau sedalam 6 inci. Tapi mayat dia tak banyak luka lain macam mangsa sebelum ni. So, ramai yang fikir mangsa ni bukan kerja Jack ataupun masa tengah bunuh tu ada benda yang kacau lain. So, Jack terpaksa belah and tinggalkan Elizabeth ni. Mangsa yang keempat, Catherine Eddowes, 46 tahun, pelacur. Mayat dia jumpa kat Meter Square, London City. Lepas 3 jam lebih jumpa mayat Elizabeth tadi tu. Leher dia kena kelau and badan dia dibelah daripada bawah leher sampai ke lengkang. Isi perut dia terburai, rahim and buah pinggang dia dikeluarkan and dipotong-potong. Muka kena siat, kelopak mata and hidung kena potong and telinga hampir putus. Polis percaya Jack sengaja rosakkan muka mangsa supaya polis susah nak cam mangsa ni siapa. Seorang saksi, Joseph, ada lalu kat area yang jumpa mayat Catherine sebelum tu and ada perasan mangsa dengan seorang lelaki yang lebih kurang dengan description Elizabeth Long. Dua-dua kes pembunuhan ni dikenali as double event. Patut kena panggil double trouble tau. And lepas pembunuhan Catherine ni lah, polis percaya dia boss letter tu daripada pembunuh. Sebab ada part yang surat tu cerita sama dengan cara kematian Catherine. Lepas jumpa mayat Catherine pukul 2.55 pagi, ada selai apron yang ada darah Catherine dijumpai kat jalan masuk perumahan Goulston Street, Whitechapel, dekat je dengan tempat mayat Catherine dijumpai. Dan ada tulisan kat dinding tempat apron tu jumpa. Tulisan tu tulis, "The Jews are the men will not be blamed for nothing." And tulisan ni dikenali as Goulston Street Graffito. Mesej ni macam nak bagi tahu yang orang Yahudi buat kerja ni. Tapi polis fikir 3 kemungkinan. Mungkin betul pembunuh yang tulis ataupun mungkin pembunuh just tinggalkan apron kat situ. Tapi ada orang lalu and nampak. So dia pun tulis benda tu. Ataupun benda ni tak ada kaitan langsung pun dengan Jack. Seorang pegawai polis, Charles Warren, takut tulisan tu boleh jadi punca isu perkauman and boleh jadi
terjadi pemberontakan oleh rakyat London. So dia suruh tulisan tu dipadam sebelum subuh, sebelum orang lain nampak. Esoknya pula Central News Agency dapat satu postcard yang dinamakan Saucy Jackie Postcard. Tulisan kat postcard tu sama dengan surat before ni and bagi tahu tarikh pembunuhan seterusnya pada 30 September 1888. Siap tulis double event this time. Orang ramai rasa postcard tu dah hantar sebelum pembunuhan, tapi polis cek tarikh postmark tu sehari lepas pembunuhan. And masa tu media memang dah keluarkan berita pasal kes pembunuhan ni. Lepas tu surat yang ketiga dipercayai daripada Jack juga yang dinamakan From Hell Letter muncul pada 16 Oktober 1888. Orang yang terima tu George Last. Dia ni macam ketua AJK Keselamatan JKK kampung lah, tapi ni JKK kawasan Whitechapel lah. Tulisan kat surat ni lain daripada surat and postcard sebelum ni. Tak ada sign Jack, cuma last kali dia tulis From Hell. Surat ni sekali dengan satu kotak tau. Bila buka kotak tu ada separuh buah pinggang manusia. Dalam surat tu bagi tahu yang ni buah pinggang Catherine Eddowes and lagi separuh dia dah goreng and makan. Ada dua spekulasi orang ramai. Ada yang kata memang betul buah pinggang Catherine and ada juga yang kata benda ni orang nak bergurau kasau lah. Dr. Thomas Openshaw London Hospital dah cek buah pinggang tu and dia cakap memang buah pinggang manusia, tapi dia tak boleh nak sahkan buah pinggang tu Catherine punya sebab dia tak boleh detect apa-apa maklumat biologi daripada buah pinggang tu. Lepas tu Dr. Thomas pula dapat surat yang ada sign Jack the Ripper, tapi surat tu dikatakan palsu juga. Pihak polis pun keluarkan Dear Boss Letter and Saucy Jack Postcard kat surat khabar sebab nak minta tolong orang ramai tolong cari siapa punya tulisan ni. Pada 7 Oktober 1888, George R. Sims bagi tahu polis surat tu sebenarnya ada wartawan yang tulis sebab nak naikkan lagi market company masing-masing. Pihak polis pun buat siasatan and bagi tahu yang diorang dah tahu wartawan mana yang pandai now pergi tulis surat and postcard tu, iaitu Tom Bullen. Mangsa kelima and dikatakan mangsa terakhir Jack, Mary Jane Kelly, 25 tahun, seorang pelacur. Mayat dia dijumpai kat atas katil dalam bilik sewa dia sendiri dekat nombor 13 Miller's Court of Dorset Street, Spitalfields pada pukul 10.45 pagi hari Jumaat 9 November 1888. Muka dia hancur teruk sampai susah nak cam. Dada dia kena belah sampai dekat perut. Kulit kena siat. Organ dalaman dia dikeluarkan sampai hampir tak ada organ langsung kat dalam badan Kelly. Ush, aku boleh migraine tau kalau imagine benda-benda ni. And Mary Jane Kelly punya ni dikatakan paling kejam and paling teruk antara 5 mangsa ni. Usus perut, buah pinggang and organ-organ lain yang dikeluarkan tu diletakkan kat keliling mayat, kecuali hati je tak ada. Tak jumpa, hilang. Jack bawa lari ke apa kat Polis percaya yang Jack cuba bakar senjata sampai cair untuk hapuskan bukti sebab polis nampak ada abu and kesan bakau yang still baru lagi kat fireplace rumah Kelly. Itulah dia detail mangsa pembunuhan Jack ni. Actually ada banyak lagi mangsa yang orang kaitkan dengan Jack. Antaranya Annie Millwood, Ada Wilson, Annie Farmer, Alice Mackenzie and Frances Coles. Tapi tak ada bukti nak kaitkan and ramai expert cakap kaedah pembunuhan mangsa-mangsa yang lain ni berbeza sikit dengan mangsa-mangsa Jack sebelum ni. Polis percaya suspek ni mesti orang yang duduk and kerja kat area situ juga. Ada juga yang fikir pembunuh ni orang golongan atasan. Jumlah suspek dah nak dekat 100 orang tau. Tapi tak larat lah kalau aku nak cerita seorang-seorang. Aku cerita 3 je. Yang lain korang Google baca lah sendiri kan. Suspek yang pertama Montague John Druitt, dilahirkan 15 Ogos 1857 kat Dorset, England. Dia kerja as doktor and pembantu guru besar sekolah dekat Blackheath, London. Dia dikatakan bunuh diri and mayat dia dijumpai terapung kat Sungai Thames pada 31 Disember 1888. Ada pihak yang kata mungkin dia bunuh diri sebab dia homoseksual. Gay lah, senang faham. Sebab zaman tu kerajaan sana haramkan banyak benda, antaranya homoseksual lah. And ada juga pihak yang jumpa rekod mak and nenek dia ada sejarah penyakit mental. Kemungkinan dia pun ada masalah mental yang buat dia bunuh diri. Kematian Druitt ni sebulan lepas kes pembunuhan yang last kali tu. So polis syak dia ni suspek sebab lepas dia mati dah tak ada kes bunuh pattern yang sama macam 5 orang mangsa tadi tu. Tapi Druitt dikeluarkan dari senarai suspek sebab masa first case tu Druitt duduk jauh dari Whitechapel, so dah tak kena pasal ciri-ciri suspek tu orang yang duduk kat kawasan tu. Mungkin kematian Druitt lepas last case ni cuma kebetulan je, tak ada kaitan pun. Suspek yang kedua pula George Chapman atau nama sebenar dia Seweryn Antonowicz Klosowski, lahir pada 14 Disember 1865 kat Poland. Dia pindah United Kingdom antara 1887-1888, betul-betul sebelum semua pembunuhan ni jadi. Dia pula duduk kat Whitechapel and kerja as tukang gunting rambut guna nickname Ludwig Sloski. Chapman ni ada rekod jenayah keganasan kat girlfriend and isteri dia, dan dia kena tangkap sebab dia dah bunuh 3 orang bini dia guna
guna racun. Dia kena gantung sampai mati pada 7 April 1903. Pihak polis semua confident Chapman ni lah Jack the Ripper sebab sejak dia datang sini, kes pun jadi dengan rekod jenayah dia lagi kan. Tapi ramai expert tak setuju Chapman ni Jack the Ripper sebab Chapman bunuh orang guna racun. Jack punya cara bunuh, kelau, potong badan orang, apa semua. And sangat susah seorang pembunuh bersiri tiba-tiba nak tukar cara dia bunuh orang. Dia mesti ikut cara yang dia selesa. Suspek yang ketiga ni Aaron Kominski, lahir pada 11 September 1865 kat Poland dan berbangsa Yahudi. Dia ni memang suspek favorite polis and ramai pengkaji kes ni sebab ada satu selendang yang Aaron beli ada kat mayat Catherine. Aaron ni pernah masuk Colney Hatch Lunatic Asylum pada tahun 1891. Sepanjang dia duduk dekat sini, dia ni nampak okey je, tapi dia selalu berhalusinasi, paranoid, tak nak mandi and suka cederakan diri sendiri. Sepanjang kes tu jadi, Aaron memang duduk kat Whitechapel, tapi polis tak dapat nak tahan dia sebab saksi tak nak buat statement pasal Aaron sebab saksi tu pun orang Yahudi juga. So diorang mesti protect sama-sama bangsa. Tapi benda ni lah ramai penyiasat marah. Memanglah sama-sama bangsa, tapi kalau dah salah tetap salah, tak kira lah apa bangsa pun. Suspek yang lain macam Michael Ostrock, John Pizer, James Thomas Sadler, Francis Tumblety, William Henry Bury, Robert Dunstan Stevenson, ramai lagi lah, korang google lah sendiri. Sayangnya semua suspek ni tak dapat nak disahkan as pembunuh sebenar sebab tak ada bukti. So pada tahun 1892 polis pun tutup kes ni. Tapi ramai pengkaji kes ni yang still study pasal kes ni sampai sekarang. Ramai penyiasat rasa semua pembunuhan ni mustahil gila lah seorang punya kerja. Mesti ada geng dia yang buat kerja sekali. Pada tahun 1894, Sir Melville Macnaghten, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah London, buat statement and bertegas yang mangsa Jack ni just ada 5 sahaja. Pada tahun 1931 pula, ada seorang wartawan nama Fred Best confess yang dia dengan kawan kerja dia yang tulis surat and postcard tu sebab nak naikkan rating surat khabar company dia. Pada tahun 2014, satu kumpulan saintis buat test DNA kat selendang yang jumpa kat mayat Catherine tu. And pada tahun 2019, dalam jurnal Science Forensic kata yang ada DNA Aaron and Catherine kat selendang tu. Tapi ramai saintis yang tak yakin dengan statement ni. Dalam beberapa tahun baru ni, kita digempaukan yang identiti sebenar Jack the Ripper ni terbongkar sebab ada seorang lelaki, Jeff Majed, lawyer and bekas tentera, kata yang moyang dia Dr. Henry Howard Holmes atau nama betul dia Herman Webster Majed adalah Jack the Ripper. Kalau korang nak tahu, Holmes ni pun seorang pembunuh bersiri yang famous kat Amerika tahun 1891 sampai 1894. Holmes ni dah kena tangkap pada Julai 1894 lepas bunuh kawan baik dia and kena hukum gantung pada 1896 kat Philadelphia County Prison sebab dah bunuh 27 orang and 6 percubaan bunuh. Jeff dikata ada 2 buku diary Holmes ni ada pada dia yang diwariskan oleh keturunan dia, and dalam diary tu ada cerita pasal beberapa pembunuhan pelacur dekat London. Dan bila dia kaji-kaji, dia tengok cara pembunuhan 2 orang ni sama. Dua-dua ni bunuh orang memang sangat kejam. Berdasarkan catatan kat diary tu, dia buat teori di mana misi utama pembunuhan bersiri ni sebab nak ambil organ-organ manusia untuk buat serum yang boleh panjang umur. Senang cerita nak buat ubat yang boleh hidup kekal abadi ya. Tapi kan boleh jadi betul juga teori ni. Berdasarkan apa yang aku tahu masa zaman tu, nampak macam diorang ni gentleman bertamadun kan. Sebenarnya diorang ni pun banyak percaya dengan ilmu hitam, kuasa magic semua ni. So bila dah main dengan ilmu hitam, sihir apa semua ni, resepi atau cara tu mesti akan minta something yang melampaui fitrah manusia punya. Tapi kalau dalam movie nampak macam best je, macam cerita Harry Potter tu kan, nampak macam syok je ada magic kan. No, bila dah main dengan magic, kau bermain dengan ilmu alam lain yang kau sendiri tak boleh kontrol. Dan Jeff ni pun ada cakap sebenarnya yang mati kena hukum gantung tu bukan Holmes tapi orang lain yang kena tipu dengan Holmes untuk jadi kambing hitam. Jeff ada tulis teori-teori dia pasal Holmes and Jack the Ripper ni dalam buku Bloodstains, and boleh tengok dokumentari Jeff yang bertajuk American Ripper. Begitulah cerita dia. Penat tu cerita hari ni. So apa pandangan korang? Aku minta maaf kalau ada yang terlupa ke, terkurang ke, tersilap ke. Cerita dia ni panjang tau. Tak larat aku nak ingat, nak cerita semua sekali kan. Anyway, korang nak dengar cerita pasal siapa lagi? Korang boleh komen dekat bawah. Thanks sebab sudi dengar cerita aku. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.